تعريف haji dan umrah. الحج لغة القصد مطلقا وعن الخليل قال الحج كثرة القصد إلى من تعزمه. Haji dari segi lughah maksudnya al-qasd itu maksudnya berkehendak. Wa 'an al-khalil qala al-hajj kathratul qasdi ila man ta'zimuhu. Berkehendak pada sesuatu yang lebih besar. Wa syar'an qasdul ka'bah li ada'u af'al makhsusah aw huwa ziyarah makan makhsus fi zaman makhsus bi fi'li makhsus. Dari segi syarak qasdul ka'bah li ada'u af'al makhsusah. Berkehendak ataupun mengunjungi Kaabah untuk menunaikan af'al makhsusah, untuk menunaikan perbuatan-perbuatan tertentu. Au wa ziyarah makan makhsus fi zaman makhsus bi fi'li makhsus. Ziarah tu apa? Kita pecahkan satu-satu maksud daripada syarak ni. Wa ziyarah hiya dhahab. Ziarah tu maksudnya pergi. Wal makan makhsus, pergi ke mana? Pergi ke tempat-tempat tertentu iaitu Kaabah dan Arafah. Wa zamanil makhsus, pada masa-masa tertentu iaitu huwa asyharul haji, pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu bulan apa? Wa hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal 'ashril awail min Dzulhijjah. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Walikulli fi'lu zamani khas. Setiap perbuatan ada waktu-waktu tertentu. Contohnya tawaf mithlan 'inda al-jumhur min fajr an-nahri ila akhir umri. Wal wukuf bi Arafah min zawal asy-syamsi yaum Arafah li tulu'i fajri yaum an-nahri. Contohnya wukuf di Arafah ni bermula terbenam matahari 9 Zulhijjah hari Arafah sehingga terbit fajar yaum an-nahri, terbit fajar hari korban. والفعل المخصوص أن يأتي محرما بنية الحج إلى أماكن معينة. Dan perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu ni maksudnya contohnya macam ni lah, tawaf dan wukuf di Arafah. والعمرة لغة الزيارة وشرعا قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها. Umrah pada bahasa bermaksud ziarah, manakala dari segi istilah bermaksud mengunjungi Kaabah untuk beribadat kepada Allah, iaitu tawaf dan sa'i, dan tidak mencukupi ke atasnya ibadah haji dan sesungguhnya ia menyeluruh ke atasnya. Makanatun al-haji wal-umrah fil islami wa hikmatuhuma. Al-haji huwa ar-ruknu al-khamisu min arkani al-islami fardahu Allah ta'ala ala al-mustati' wal-umrah mithluhu. Fahuma aslani inda asy-syafi'iyah wal-hanabila wa hiya sunnatun inda al-malikiyah wal-hanafiyah. قال القاضي حسين من الشافعية الحج أفضل العبادة لاجتماعه على المال والبدن. وقال الحليمي الحج يجمع معاني العبادة كلها. Maksudnya kat sini kedudukan haji dan umrah dalam Islam dan hikmahnya. Haji ialah rukun Islam yang kelima yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang berkemampuan, dan umrah serupa dengannya. Dan kedua-duanya adalah dua prinsip menurut Syafi'i dan Hambali, dan ia adalah sunnah menurut Maliki dan Hanafi. Al-Qadi Husain dari mazhab Syafi'i berkata, haji adalah sebaik-baik ibadat kerana ia termasuk harta dan tubuh badan. Al-Halimi berkata, haji menggabungkan makna ibadat keseluruhannya. Terusnya, hikmah pensyariatan. Yang pertama, menunaikan haji dan umrah merupakan fardu kifayah, iaitu menghidupkan Kaabah setiap tahun dengan ibadah, dan beza umrah daripada haji kerana ia boleh dilakukan pada setiap hari dalam setahun atau umur kerana ia lebih mudah daripada haji. Yang kedua, haji menyucikan jiwa dan mengembalikannya kepada ketenangan dan keikhlasan yang membawa kepada pembaharuan hidup, mengangkat semangat manusia dan menguatkan harapan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, haji menguatkan iman, membantu memperbaharui perjanjian dengan Tuhan, membantu dalam taubat yang ikhlas, memurnikan jiwa, melembutkan perasaan dan membangkitkan emosi terhadap rumah Allah. Yang keempat, haji merasakan kekuatan ikatan persaudaraan dengan orang-orang mukmin di seluruh dunia. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, dan orang-orang merasa bahawa mereka benar-benar sama dan tidak ada keutamaan bagi orang Arab daripada orang bukan Arab, dan tidak pula bagi yang putih atas yang hitam kecuali dengan takwa. Seterusnya, hukmu al-haji wal umrah. Hukmu al-haji ittafaqa al-ulama ala fardiyati al-haji marratan fi al-umur bidalil al-kitab wa sunnah. Amma al-kitab faqaulullahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ. Ulama bersepakat atas kefarduan haji sekali seumur hidup dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan demi Allah, manusia mengerjakan haji ke Baitullah
sesiapa yang mampu memberi jalan kepadanya, dan sesiapa yang kufur maka Allah Maha Kaya bagi sekalian alam. Dalam sunnah, Nabi SAW bersabda, Islam itu didirikan di atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Qala al-Hanafi 'ala al-mazhab wal Maliki 'ala arjih al-qawlaini al-umrah sunnatun mu'akkatun marratan wahidatan fil umur, wa qala Syafi'i fil azhar wal Hanabila al-umrah fardhu kal haji. Mazhab Hanafi dan Maliki dalam pendapat yang paling tepat mengatakan umrah adalah sunnah yang dituntut sekali seumur hidup. Dalam pendapat mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Azhar dan Hambali, umrah fardu seperti haji. Kaunu faridatan al-haji marratan berdalil ala faridati al-haji marratin wahidatin fil amri bi asli asyari'i. Wa hadis Abi Hurairah, khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun akulla 'amin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وأجمع العلماء على أن الحج لا يجب إلا مرة وزائد عن ذلك تطوعا. Wajib haji sekali. Dalil kewajiban haji adalah sekali seumur hidup menurut syarak, iaitu hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan ke atas kamu, maka tunaikanlah. Seorang lelaki berkata, adakah ia wajib setiap tahun, wahai Rasulullah? Baginda hanya diam, sehingga lelaki itu mengucapkannya 3 kali. Dan Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku berkata ia akan menjadi wajib ke atas kamu, dan kamu tidak akan mampu melakukannya. Para ulama bersepakat bahawa haji tidak wajib, melainkan sekali saja, dan yang lebih dari itu adalah sunat. Takrar al-umrah لا بأس إن الشافعية والحنابلة والحنفية أن يعتمر في السنة مرارا، لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرة مع قرآنها وأمرة بعد حجها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري والمسلم عن أبي هريرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكره المالكية تكرر العمرة في السنة. وقال النخعي ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. Mengulang umrah menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, tidak ada salahnya mengerjakan umrah berulang kali sepanjang tahun, kerana Aisyah melakukan umrah 2 kali dalam sebulan atas perintah Nabi SAW, umrah dengan Al-Qurannya dan umrah selepas hajinya, dan kerana Nabi SAW bersabda dalam apa yang Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, umrah ke umrah adalah penebus dosa antara keduanya. Dan makruh dalam mazhab Maliki mengulangi umrah dalam setahun. Dan Al-Nakhi berkata, mereka tidak mengerjakan umrah dalam setahun kecuali sekali, dan kerana Nabi SAW tidak melakukannya. Syurutul haji wal umrah. Awalan, al-Islam. Yajibu al-hajj ala kulli muslim wujub talabah bih. Syarat yang pertama ialah Islam. Wajib ke atas setiap muslim haji dengan wajib yang dituntut. Qala Hanafiyah la yajibu ala kafir lianna al-kafir laisa fil khitab bi'amal furu' fi syariah Islam fala yu'azibu bitarki. Maksudnya pada pendapat Hanafi tidak diwajibkan ke atas kafir untuk menunaikan haji kerana tiada tuntutan ke atas mereka untuk melakukan amalan furu' dalam syariah Islam, dan mereka tidak akan diazab asbab meninggalkan haji. Suma qala al-Malikiyah yajibu ala kafir walakin la yusihu illa ayyatanika al-Islam. Maksudnya tidak wajib ke atas kafir menunaikan haji, tetapi tidak sah baginya kecuali dia telah memeluk Islam. Suma qala al-Syafi'iyah yajibu ala al-murtad walakin la yusihu minhu illa ayyauda ila al-Islam. Amma lil kafir fala yajibu alaihi. Maksudnya diwajibkan haji ke atas orang yang murtad, tetapi tidak sah baginya
haji tersebut kecuali dia telah kembali kepada Islam. Tapi bagi kafir yang asal, tidak wajib ke atas mereka untuk menunaikan haji. Summa syurut al-thani at-taklif ay al-bulugh wa aqlu. Yajibu al-hajju ala bulugh wal aqlu fala yajibu ala saghir wasabi lianna laysa indahu ahliyah lil ada. Maksudnya diwajibkan haji ke atas orang yang telah baligh dan berakal, dan tidak diwajibkan haji ke atas bayi ataupun kanak-kanak kerana mereka belum mempunyai kelayakan untuk menunaikan haji. Fa'in yahujja al-sabi yusihhu hajjuhu walakin lam yajuzuhi an hajatul Islam. Sekiranya seorang kanak-kanak ataupun bayi itu mengajarkan haji, hajinya sah tetapi ianya tidak dikira sebagai haji Islam. Falisabi ghairu mumayyiz wal majnun law hajju lam yusihu ada'uhu li'anna ada'uhu yatawaffaqu ala aqli. Maksudnya sekiranya seorang bayi ataupun kanak-kanak yang belum mumayyiz dan juga orang gila menunaikan haji, tidak sah baginya haji tersebut kerana syarat untuk menunaikan haji adalah berakal. Suma syartu as-salis al-istita'ah al-badaniyah wal maliyah wal amaniyah. Qala Hanafiyah al-istita'ah al-badaniyah wal maliyah wal amaniyah. Mazhab Hanafi menetapkan keupayaan badan, harta dan juga keselamatan sebagai syarat menunaikan haji dan umrah. Thumma qala al-Malikiyah quwa al-badan wujud az-zada al-mubalighu wa tawaffur as-sabil. Maliki mensyaratkan adanya kekuatan tubuh badan dan bekalan air, bekalan makanan yang cukup, dan juga tersedianya jalan untuk menunaikan haji. Thumma qala asy-Syafi'iyah asyartu awal qudrah al-badaniyah, kudrat badan. Thumma qudrah al-maliyah, kekuatan dari segi harta. Thumma wujud al-rahilah, maksudnya mempunyai kenderaan untuk pergi menunaikan haji. Thumma wujud al-ma' wa zada al-alafu al-dabbah fi mawadi' al-mu'tad. Maksudnya cukup air dan bekalan makanan dan juga bekalan makanan bagi haiwan tunggangan. Thumma al-istita'ah al-amaniyah, kemampuan dari segi keselamatan. Ayakuna ma'al mar'ah az-zawj atau mahram binasbin atau nusuwah thiqat. Sekiranya seorang perempuan itu ingin menunaikan haji, maka disyaratkan ke atasnya untuk ditemani seorang suami ataupun mahram ataupun kawan yang dipercayai. Thumma al-imkan al-muyassir. Thumma an-niyah fil haji wal hajj an ghairi. Maksudnya perwakilan dalam haji dan melakukan haji atas nama orang lain. Awalan ma yuqbalu an-niyabah min ibadah wa ma la yuqbaluha. Maksudnya ibadah-ibadah yang dapat diwakilkan dan juga ibadah yang tidak dapat diwakilkan. Awalan ibadah maliyah mahdah kal al-kifarah wa tawzi' al-dhahi wa zakat. Maksudnya ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Yattafiqu al-fuqaha an hadhihi al-ibadah yajuzu an-niyabah fiha. Jadi ibadah yang berkaitan dengan harta seperti 3 contoh tadi tu diharuskan untuk adanya niyabah di dalamnya. Okey, thumma al-ibadah badaniyah mahdah as-saum was-salat. An-niyabah la tajuzu fi ibadah badaniyah mahdah lianna al-maqsud wa huwa it'ab an-nafsi la yasulu bil inabah. Maksudnya ibadah yang kedua ialah ibadah badaniyah mahdah seperti puasa dan juga solat. Ibadah ini
tidak dapat diwakilkan kerana apabila ianya diwakilkan kepada orang lain, maka tidak tercapai maksud ibadah tersebut. Thumma ibadah murakabah badaniyah wal maliyah ma'an kal hajj. Maksudnya ibadah yang di dalamnya adanya ibadah badaniyah dan juga maliyah seperti haji. Yajuzu an-niyabah fil hajj fil hal ajzi atau darurah indal jumhur illa malikiyah. Diharuskan niyabah wakilan dalam haji dalam keadaan seseorang itu tiada kudrat untuk melakukan haji ataupun dalam keadaan darurat, dan ini adalah pendapat di sisi jumhur kecuali Malikiyah. Sanian ihda thawab a'mal lil mayyit. Menghadiahkan pahala amalan kepada orang yang telah meninggal. Jumhur ahli sunnah wal jamaah yumkinu al-insan ay yaj'ala thawab amaluhu li ghairihi. Menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah, dibolehkan seseorang insan itu untuk menghadiahkan pahala amalannya kepada orang lain. Wa qala Mu'tazilah la yumkinu al-insan ay yaj'ala thawab amaluhu li ghairihi. Menurut Mu'tazilah pula tidak boleh seseorang itu menghadiahkan pahala amalannya untuk orang lain. Wa qala Malikiyah wa Syafi'iyah yajuzu ay yaj'ala thawab amal li ghairi lil ghair fil ibadah al maliyah wal hajj wa fi sadaqah faqat. Di sisi Maliki dan juga Syafi'i boleh menghadiahkan pahala amalan untuk orang lain hanya bagi ibadah maliyah, haji dan juga sedekah. Salisan masyru'iyah an-niyabah fil hajj wa aqwal al-fuqaha fima yajuz minha. Maksudnya pensyariatan niyabah, perwakilan dalam haji, dan juga pendapat para fuqaha tentang perkara ini. Yajuzu al-hajj an ghair alladhi mata walam yahujja. Diharuskan mewakilkan haji, niyabah haji bagi seseorang yang lain yang telah meninggal dan orang tersebut belum pernah lagi menunaikan haji, ataupun mewakilkan haji bagi seseorang yang masih hidup tapi orang tersebut sakit dan dia tidak dapat menunaikan haji kerana sakitnya itu dan beliau mempunyai harta. Waqala al-Hanafiyah lam yajibu alaihi al-hajj binafsih li'uzrin kalmarid wa huwa dhulmal yajuzu an yahujja rijalan anhu wa yasihhu an hajatul Islam bisyartin dawamul ajzi ilal maut. Tidak diwajibkan haji ke atas orang yang ada keuzuran seperti sakit, tetapi apabila dia mempunyai harta, maka diharuskan untuknya mencari orang untuk mewakilkan haji untuknya, dan haji tersebut dikira sah sebagai haji Islam dengan syarat kesakitan yang ditanggung itu adalah berlanjutan sehingga maut. Thumma qala asy-Syafi'iyah yajuzu al-hajj an ghairi fi halah ma'dub wa halah mayyatihi al-maut walam yahaj walam yahuj. Berkata Syafi'i, diharuskan haji, mewakilkan haji untuk orang lain dalam keadaan seseorang itu lemah, maksudnya adanya keuzuran pada diri orang tersebut, dan juga dalam keadaan seseorang itu meninggal dalam keadaan dia belum sempat menunaikan haji. Thumma qala al-Hanabilah yajuzu al-hajj an ghairi fi halah ma'dub wal mayit allazi wujub alaih al-hajj. Maksudnya harus menunaikan haji bagi orang lain, mewakilkan haji bagi orang lain yang dalam keadaan lemah, iaitu terdapat keuzuran pada orang tersebut, dan juga mewakilkan haji bagi orang yang mati yang mana orang yang meninggal tersebut telah cukup syarat wajib haji ke atasnya.
Rabi'an al-istijar ala haji. Qala al-mutaqaddimu al-Hanafiyah la yajuzu al-istijar ala haji wa adhan wa ta'lim al-Quran wa fiqh wa nahwihi min qurbat diniyah. Maksudnya menurut ulama mutaqaddimun dalam mazhab Hanafi tidak harus untuk memberi upah haji, azan dan mengajar Al-Quran dan seumpamanya. Thumma qala jumhur al-fuqaha mutaakhirun al-Hanafiyah yajuzu al-ijarah fil hajj wa baqiyah at-ta'at. Maksudnya menurut jumhur fuqaha mutaakhirun dalam mazhab Hanafi diharuskan upah dalam haji. Okey, seterusnya waktu haji wal umrah. Waktu haji lil haji waktu muayyin asyaru ilaihi al-Quranul Karim fi ayah a'udzu billahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa qawluhu ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat. Sadaqallahul azim. Ay mu'azzimahu fi ashhari ma'lumat. Okey, waktu haji lil haji waktu muayyin, ada waktu-waktu yang tertentu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, al-hajju ashhurun ma'lumat. Okey, haji ni pada bulan-bulan maklum. Maksudnya bulan-bulan tertentulah haji ini dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Wa ashharul haji 'inda al-malikiyah hiya ashharul thalathah kulluha wa hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Okey, pendapat daripada mazhab Maliki, okey, 3 bulan untuk waktu haji. Yang pertama adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Wa ashharul haji 'inda al-Hanafiyah wal Hanabilah. Okey, pendapat daripada mazhab Hanafi dan Hambali. Okey, Syawal wa Dzulqa'dah wa 10 min Dzulhijjah. Okey, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 awal Dzulhijjah. Okey, wa amma Syafi'iyah faqalu kal Hanafiyah wal Hanabilah. Ashharul haji Syawal wa Dzulqa'dah wa 10 layal min Dzulhijjah. Okey, kalau Syafi'i dia sama macam Hanafi dan Hambali. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Seterusnya miqat haji wal umrah al-makani. Okey, miqat ni secara umum ni dia ada dua. Miqat zamani dan juga miqat makani. Miqat zamani ni miqat masa, ketentuan masa. Maksudnya haji ni boleh buat bila dan umrah ni boleh buat bila. Okey, ni kita dah bincangkan tadilah. Waktu haji wal umrah itu adalah miqat zamani. Okey, miqat makani ni adalah miqat tempat untuk jemaah haji niat ihram. هذه هي المواقيت الخمسة لغير المقيم بمكة منقسمة بحسب جهات الحرم ولا يجوز أن يتجاوزها الإنسان مريدا مكة بالحج أو بالعمرة إلا محرما بأحد هذين النسكين وهي ما يأتي. Okay, miqat makani dia ada 5 tempat. Biasanya lokasi miqat makani ni dia ni berdasarkan dari mana arah kita datang. Okay, yang pertama miqat ahli Madinah, Dzulhulaifah Bir Ali. Untuk jemaah yang datang dari Madinah, miqat makaninya adalah di Dzulhulaifah Bir Ali. Okey, Dzulhulaifah ni dia terletak 12 km dari Madinah ataupun 450 km dari Mekah. Yang kedua, miqat ahli Syam wa Misri wal Maghribi. Miqat untuk miqat jemaah yang datang dari Syam, Mesir dan Maghribi dan dari arah yang seumpama dengannya. Miqat makaninya adalah Juhfah yang berdekatan dengan Rabi'. Okey, Juhfah ni dia terletak 187 km dari Mekah. Yang ketiga, miqat ahli Yaman wa Tuhamah wal Hind. Okey, miqat untuk jemaah yang datang dari Yaman atau dari Asia contohnya macam Indonesia, Malaysia dan Singapura, wal Hind, India. Miqat makani adalah Yalamlam. Okey, Jabal Janubi Mekah ala marhalataini minha. Okey, Yalamlam ni dia adalah bukit di tanah Arab yang terletak 89 km dari Mekah. Okey, yang keempat, miqat ahli Najdi wal Kuwait. Jadi wal Kuwait ni terletak di tanah Arab. Jadi miqat makani adalah Qarnul Manazil. Okey, Jabal ala marhalatayn min Makkah wa yuqalu aidan Qarnul Tha'alib wa huwa qarib min makani al-musamma al-an bis-Sayl. Okey, nama lain bagi Qarnul Manazil adalah Qarnul Tha'alib. Okey, dia terletak 94 km dari Mekah. Dan yang terakhir, yang kelima, miqat ahli Iraq ذات عرق وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 94 km. Okey, miqat untuk jemaah yang datang dari Iraq adalah Zatul Irq. Okey, Zatul Irq ni terletak 94 km dari Mekah. Arkanul Haji. Awalan niyah, ثانيا وقوف. وقوف يعني maksudnya wukuf di Arafah. ثالثا طواف. رابعا sa'i. Khamisan tahallul, yani maksudnya bercukur atau bergunting.
سادسا ترتيب. ولكن العمرة أولا نية، ثانيا طواف، ثالثا سعي، رابعا تحلل, وخامسا tertib. Jadi di sini beza antara rukun haji dan rukun umrah ialah rukun haji ada 6, manakala rukun umrah ada 5. Wajiban haji wal umrah. Haji awalan niyah fil miqat, wa thaniyan mahzurat fil ihram. Yani meninggalkan perkara-perkara yang haram ketika ihram. Wa thalithan mabit fil Muzdalifah, yani bermalam di Muzdalifah. Rabi'an ramyul jamrah aqabah, melontar jamrah aqabah pada 10 Zulhijjah. Okey, seterusnya wa khamisan mabit fil Mina. Okey, bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, wa akhiran ramyul jamrat fil ayyam, yani melontar ketiga-tiga jamrah pada hari tasyrik. Okey, walakin al-umrah niyah fil miqat. Okey, niat di miqat. Wa akhiran wa thaniyan mahzuran fil ihram, yakni meninggalkan perkara-perkara yang haram ketika ihram.